Dia lebih pada manager, ketua. Ketua tu nak tengok etika yang berlaku dalam organisasi dia. Jadi lepas tu macam mana dia selesaikan masalah etika tu. Macam tu, macam pentingkan diri sendiri ni macam mana dia nak selesaikan. Ya, so kat sini etika ni contoh dalam organisasi, iklim etika ni ada yang penting diri sendiri, kemurahan hati ataupun prinsip ni lah. Tiga tu je. Tiga tu saja. Jadi kalau tengok soalan kat sini, artinya tiga iklim ni lah. Tiga iklim saja. Egoism, benevolence dengan principle. Kalau tengok soalan pertama, berdasarkan kefahaman sekarang ada apa yang anda tahu tentang kefahaman. Ya, tu baru nampak lah ganjar apa nama dia punya gambaran tu. Tiga climax, iklim. Okey, adakah wujud pasal okey. InsyaAllah ada 10 soalan ni. 10 soalan saja. So macam mana nak mula? Okay, saya boleh tak record lah. Belum ni. Tak rasa boleh salah. Intro. Saya nak terus record ni macam ni. Tadi. Okay. Ni rakam juga kan? Suara saja. Okay. Ini dah on dah? Ini dah on dah. Daripada tadi lagi dah on. Dah? Tak nanti boleh edit. Boleh edit. Kita orang edit. Okay, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Nur Aqilah Syazidan binti Azhar bersama sahabat saya, saudari Nur Atiran binti Abdul Aziz, mahasiswa tahun 2 dari Universiti Sains Islam Malaysia, bawah program Ijazah Sarjana Muda Dakwah dan Pusat Islam. Jadi untuk subjek Islamic Ethics, etika kerja dalam Islam, kami diminta untuk mencari seorang tokoh. Yang penting perlu jawatan yang tertinggi lah. Jadi kami bercadang nak pilih ustaz selaku pengetua Sekolah Menengah Agama Al Istiqamat. Jadi saya rasa nak teruskan terus soalan saya. Jadi soalan pertama, berdasarkan kefahaman dan persekitaran ustaz, apa yang ustaz tahu dan faham tentang etika climate? Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Pertamanya terima kasih pada Nur Aqilah serta Nur Atirah atas kehadiran ke sekolah sinilah untuk jalankan tugasan yang diberikan ni, iaitu berkenaan tentang ethical climates ni. Jadi berkenaan tentang ethical climate ni, yang kalau kita lihat khususnya dalam konteks organisasi di sekolah, bila kita dalam bertugas ni ataupun apatah lagi bekerja dalam organisasi, etika climate ni kalau kita tengok sebenarnya di mana-mana tempat pun ada. Berkenaan tentang sosial, akhlak ataupun adab, khususnya dalam bekerja tu. Jadi dalam kita berorganisasi ataupun bekerja, khususnya dalam konteks sekolah, jadi suasana-suasana yang kita dapati seperti mementingkan diri sendiri ataupun sifat pemurah ataupun sifat berprinsip, yakni bekerja jangan memberikan komitmen dalam kerja dan sebagainya, itu memang adalah biasa iklim-iklim tersebut ataupun suasana tersebut. Tinggal lagi kita sebagai pemimpin ataupun pengurus di satu-satu organisasi ataupun sekolah, maka bagaimana untuk kita mengendalikan, manage berkenaan tersebut
satu etika climate ini, kerana perkara seperti itu, suasana seperti itu pasti akan ada dalam satu organisasi tersebut. Dan cuma bagaimana kita untuk menguruskannya supaya perkara-perkara tersebut, khususnya yang negatif-negatif ni, tidak memberikan impak yang besar kepada dalam mengurus ataupun dalam satu organisasi, supaya dapat berjalan dengan teratur, terancang dan tersusunlah. Jadi artinya etika climate ni, suasana ataupun iklim yang berlaku di satu organisasi ni, ada yang negatif, ada positif, itu perkara biasa lah. Perkara biasa. Dan cuma bagaimana kita nak mengurus dan mengendalikan perkara tersebut, supaya benda tu akan diurus dengan baik, dan akan yang penting setiap satu organisasi itu dapat berjalan dengan teratur dan tersusun lah. Jadi itu yang kefahaman yang saya lihat yang berkenaan tentang etika climate tersebut. Okey. 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 Soalan nombor 2 dah, Ustaz. Sekarang terus nombor 2. Okey, soalan kedua, adakah wujud proses pelaksanaan etika climate di persekitaran sekolah? Adakah wujud proses pelaksanaan etika climate? Jadi bila dalam organisasi, dan khususnya dalam konteks sekolah, perkara etika climate tu, maka dia tidak terlepaslah berlaku dan wujud dalam konteks organisasi, begitu juga di dalam pengurusan sekolah. Jadi bila itu ada dan wujud serta berlaku, maka sudah tentu dari segi proses pelaksanaannya, terutama apatah lagi dalam kita nak mewujudkan, menzahirkan perkara-perkara yang positif, seperti rajin bekerja, bekerja secara kolaboratif, supaya bekerja dalam keadaan yang sentiasa komitmen, kompeten dan sebagainya. Maka untuk mewujudkan dan melaksanakan perkara-perkara tersebut, maka dia ada proses-proses dia. Jadi adakah wujud proses pelaksanaan etika climate? Ya, itu memang wujud, supaya perkara tersebut khususnya dalam iklim persekitaran sekolah ini berlaku. Suasana environment yang baik, yang positif, yang memberi dorongan kepada semua warga sekolah supaya lebih kepada untuk memberikan manfaat kepada semua warga sekolah. Okey. Yang ketiga, apakah jenis etika climate yang berlaku di tempat kerja anda? Berdasarkan 3 jenis tadi. Baik. Apakah jenis etika climate yang berlaku di tempat kerja? Kalau kita lihat berdasarkan kepada 3 jenis tersebut, egoism, benevolence dengan principle. So kalau daripada 3 jenis tersebut, kalau tengok di tempat kerja hari ini, yang pertama dari segi egoism, iaitu mementingkan diri sendiri. Kalau kita lihat dalam konteks persekitaran sekolah, perkara ini wujud, ada, mementingkan diri sendiri. Umpamanya kadang-kadang ialah setiap kadang satu keputusan tu mungkin berkendak lebih untuk diri sendiri, tidak melihat kepada kepentingan umum ataupun maslahat umum. Maka bila macam ini, dia sebenarnya dapat mengikis ataupun menghilangkan nilai-nilai profesionalisme, khususnya apatah lagi di peringkat sekolah lah. Maka tapi skalanya tak adalah besar, cuma tinggal lagi pengurus ataupun
tua di sekolah perlu membimbing uh, individu-individu yang sering mementingkan diri sendiri, supaya benda tu dapat diurus dengan baik. Kerana kalau sifat egoism ni, mementingkan diri sendiri, dia satu uh, perangai ataupun sifat yang boleh memberikan konflik kepada organisasi. Kalau tak dibendung, maka dia akan merebak. Dia akan merebak. Maka sebab itu peranan pengurus ataupun pentadbir, bila lihat jenis yang pertama dalam persekitaran sekolah ni, perlu dibimbing dan dinasihat selalu. Kerana dalam kita berorganisasi, bila kalau tak dibimbing ataupun tak diurus individu yang bersifat egoism ni, mementingkan diri sendiri, maka sudah tentu sedikit sebanyak nanti dia akan mempengaruhi pihak-pihak lain dan menyebabkan pengurusan itu tidak berjalan dengan lancar lah, dengan teratur. Itu yang jenis yang pertama lah. Tapi skalanya tak besar lah. Tapi benda tu tak boleh dibiarkan juga. Yang kedua, jenis benevolence, kemurahan hati. Kemurahan hati. Ini biasa dalam persekitaran sekolah. Jenis kemurahan hati ni memang ini sudah tentu ada dalam warga sekolah, terutamanya guru-guru. Sebab peranan guru sudah tentu dia adalah untuk mendidik, mentarbiah anak-anak didik supaya mendapat ilmu serta mempunyai sasiah adab yang terbaik. Jadi kalau guru tak ada sifat kemurahan hati, maka sudah tentu ilmu, dari segi ilmu lah mungkin tak akan dapat. Sebab kedekut lawannya. Jadi kemurahan hati ni dari segi untuk anak-anak didik, memang itu satu perkara yang berlaku dah di persekitaran sekolah. Dan memang bukan itu saja, apa jua sekalipun hal keadaan, program, aktiviti yang dijalankan, memang kita minta supaya sifat yang disebut sebagai kolaboratif, sifat perkongsian bersama tu. Maka bila kita berkongsi dari segi sudut ilmu, teknik mengajar, dan juga dengan hal-hal lain, maka ini menunjukkan sifat iklim kemurahan hati itu wujud, ada. Dan memang kita tekankan kerana ini perkara yang sangat penting untuk kebaikan dan maslahat dalam organisasi lah, ataupun dalam persekitaran sekolah itu sendiri. Begitu juga bila perkara ini kita tekankan, maka sudah tentu anak-anak didik pun tahu bahawa untuk wujudkan iklim dan kemurahan hati ini sangat penting, kerana dia memberikan satu suasana ataupun aura yang positif yang cukup baik. Sebab tu kita di sekolah ada satu modul dipanggil PLC, bernama Program Learning Center, untuk sama-sama apa-apa jua sekali masalah kita kongsi sama-sama. Itu menunjukkan suasana kemurahan hati ataupun benevolence ni ada di tempat kerja lah. Kemudian jenis yang ketiga, principle ataupun berprinsip. Jadi jenis yang ketiga ni memang sudah tentu ada di tempat kerja, khususnya di sekitaran sekolah ni. Kerana untuk kita menjalankan satu-satu amanah, tugasan ataupun arahan daripada pihak yang berkenaan, supaya organisasi sekolah dapat berjalan dengan tersusun, teratur, maka tak lain dan tak bukan kena ada kerja dengan berprinsip. Kerja dengan berprinsip, maknanya ikut standard lah.
Sekarang ikut SOP kan. Okay. Kalau tak ada yang bersifat fokus kepada prinsip-prinsip kerja umpamanya, maka ini kemungkinan besar banyak perkara-perkara aktiviti ataupun program tak dapat dijalankan di peringkat sekolah lah. Jadi kalau tengok jenis yang ketiga ni berprinsip, maknanya ada yang terlalu yang mengikut standard organisasi ataupun dia boleh patuh. Dia boleh patuh, dia boleh ikut standard yang telah ditetapkan, kerana di sekolah guru ni sebagai satu bidang profesional. Maka sebagai bidang profesional ni, maka tak lain dan tak bukan, maka dia kena ikutlah standard yang telah ditetapkan khususnya dalam organisasi, supaya organisasi berjalan dengan lancar, tersusun dan teratur. Ini jenis ketiga, ini memang ada dan memang kita terapkan, tekankan untuk sentiasa dalam keadaan kerja ada prinsip, mematuhi SOP, mematuhi standard piawaian yang telah ditetapkan. Okey. Yang keempat, berdasarkan pemerhatian anda, apakah kesan ethical climax kepada organisasi, para pelajar, ibu bapa dan masyarakat? Baik, dalam pemerhatian berkenaan tentang ethical climax ni, apatah lagi kalau kita wujudkan dan tekankan iklim suasana yang baik, yang positif, maka sudah tentu kesannya memang ada. Kesannya memang ada, terutama khususnya kepada organisasi. Jadi bila kita tekankan ethical climax ni, khususnya perkara-perkara yang positif, nilai-nilai sasiah, adab yang baik, seperti mana kemurahan hati, berprinsip dan sebagainya, maka impaknya yang pertama dari segi organisasi. Organisasi itu akan berjalan dengan terurus, dengan tersusun, dan tak ada sebarang konflik lah dalam organisasi tersebut. Jadi untuk menuju kepada misi dan visi yang telah ditetapkan, maka insya-Allah organisasi akan berjalan dengan lancar lah. Begitu juga impak kesan kepada para pelajar. Para pelajar. Jadi dia dapat menzahirkan akhlak-akhlak sasiah, budi pekerti yang baik. Kerana sebagai seorang pelajar itu tak lain dan tak bukan siapa dia punya role modelnya, guru-guru. Kalau guru pula, kalau dia tak tekankan perkara ethical climax ni, sudah tentu kalau benda yang baik, positif, maka yang dapat memberi kesan, yang sentiasa melihat hal keadaan sekelilingnya adalah guru-guru. Jadi para pelajar itu sendiri dia dapat impak kesan daripada ethical climax tersebut, sehingga dia boleh mencontohi dan meneladani apa yang kesan yang dapat daripada ethical climax yang berlaku di persekitaran sekolah. Begitu juga kesan tersebut ada pada ibu bapa. Khususnya ibu bapa sendiri sudah tentu dia nak yang terbaik untuk anak-anak mereka. Hantar ke sekolah, mana ada anak-anak ibu bapa hantar anak-anak mereka untuk lahirkan nanti jadi pencuri ke, berompak ke, tak ada. Melainkan orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan serta mempunyai sasiah adab yang tinggi. Maka justru itu ibu bapa pun memberi terkesan di situ, anak-anaknya dalam keadaan positif, dalam keadaan baik, maka sudah tentu insya-Allah memberi kesan juga sebagai dakwah bilhal kepada ibu bapa, supaya mereka pun sebagai ibu bapa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka di peringkat sekolah. Dan dari segi umumnya lagi di peringkat masyarakat, kerana apabila sekolah ini berada di persekitaran masyarakat, umpamanya keliling kampung dan sebagainya,
Maka orang kampung, masyarakat ni dia jadikan satu sekolah ni satu perkara entiti yang sangat besar, sangat penting. Maka dari segi positif sudah tentu masyarakat tengok sekolah melahirkan pelajar ataupun melahirkan individu yang boleh bagi manfaat yang baik pada masa akan datang. Jadi sudah tentu kalau iklim ataupun etika climate ini kita tekankan dan kita lakukan di peringkat sekolah, maka sudah tentu kesannya kepada masyarakat. Akhirnya yang mana individu ni semua pun akan menjadi masyarakat juga. Maka akan memberi kesan yang baik pada masa yang akan datang, insya-Allah. Ustaz, sama lagi ke? Nak berhenti kejap ke? Boleh terus. Okay. Nombor 5, adakah Ustaz tahu bagaimana mahu menguji keberadaan ethical climate dengan kaedah yang betul? Baik, adakah ataupun bagaimana nak menguji keberadaan ethical climate dengan kaedah yang betul? Dalam konteks sekolah, kita nak menguji, nak tahu ethical climate ni ada ataupun tidak di sekolah ini. Dari segi kaedahnya adalah yang pertama, delivery arahan yang kita bagi. Delivery setiap arahan-arahan yang dapat daripada pihak berkenaan dideliverykan, disampaikan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah lah, di peringkat sekolah. Jadi bila mana sampai arahan tersebut telah dideliverykan di peringkat sekolah untuk dilaksanakan, maka dalam pelaksanaan tersebut, daripada pelaksanaan tersebut, maka kita akan lihat sama ada di sana wujud ataupun tidak keberadaan ethical climate tersebut. Dan kadang-kadang yang 3 jenis ethical climate tu pun wujud juga, dalam mana sampai kepada bila dideliverykan arahan tersebut, sama ada boleh terima untuk laksanakan ataupun lebih kepada mementingkan diri sendiri, ataupun tetap patuh dengan arahan sebagai standard yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan. Jadi untuk kita tahu ada ke tidak ada, usulnya dari segi arahan pelaksanaan untuk dibuat, maka dari segi itu kita dapat tahulah sama ada wujud ataupun keberadaan ethical climate itu ada ataupun tidak. Kemudian yang kedua, kaedah untuk kita tahu juga keberadaan ethical climate itu, iaitu kita ada dipanggil penilaian dalam menilai prestasi kerja, dipanggil PBPPP. Dalam kita bekerja tu ada penilaian dia, ada dia punya instrumen dia. Jadi dari segi situ pun kaedah untuk kita tahu bahawa keberadaan ethical climate ni ada ataupun tidak di peringkat sekolah dengan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan sebagai menilai prestasi pekerja dalam melaksanakan kerja tersebut. Okey. Saya tambah. Okey. Kalau menurut pembacaan saya, kalau dalam teori ethical climate ni, mereka uji ni dengan cara mereka agihkan soalan, questionnaire. Itu cara kalau paling kaedah yang paling betul lah kalau mereka gunakan. Dari segi soalan tu ada, cuma kita secara umum. Contohnya kita refresh kembali apa peranan fungsi sebagai seorang guru. Kemudian kita berikan soalan umpamanya dari segi bentuk apa visi dan misi sekolah, dan soalan-soalan yang berkaitan dengan kerja lah. Jadi kalau daripada situ, ya memang kita dapat kenal pasti yang mana orang yang dia komit ataupun memberi kerjasama dalam bidang tugas, maka dia akan menunjukkan positif lah dari segi jawapannya dan sebagainya. Ya, memang betul. Itu antara satu kaedah yang boleh kita kenal pasti
keberadaan anti climate tersebut. Okey. Okey. Yang seterusnya, Ustaz sebagai seorang pengetua, apa kaedah yang Ustaz ataupun pihak sekolah lakukan untuk menggalakkan lagi etika climate ni? Sebagai seorang ketua, apakah kaedah yang dilakukan untuk menggalakkan etika climate? Yang pertama, untuk di peringkat sekolah, biasanya kita akan yang pertama sekali sering mengadakan perbincangan di antara satu sama lain. Dalam perbincangan tersebut, jadi kita dapat kenal pasti jika ada benda-benda yang tidak elok, tidak baik dan sebagainya, kita dapat discuss, kita dapat bincang dari segi situ, dan kita dapat memberi nasihat, teguran dan sebagainya, bimbingan untuk terus menggalakkan lagi etika climate lah di peringkat sekolah. Yang kedua, perlu diadakan kaedah biasa kita akan gunakan juga. Kita akan buat secara panggil seminar ataupun bicara profesionalisme. Disebut sebagai bicara profesionalisme. Jadi kita akan ada talk lah. Kita akan ada talk, kita ingatkan kembali perkara yang sepatutnya dilakukan dalam bidang tugas masing-masing, dan perlu ada nilai-nilai yang baik, sahsiah dan sebagainya untuk kita menggalakkan lagi etika climate di sekolah lah. Yang ketiga, mesyuarat. Mesyuarat itu penting. Sebab tu kita setiap minggu ada mesyuarat pengurusan untuk sentiasa melihat etika climate ini sentiasa dapat diteruskan dan dapat digalakkan hingga wujud suasana yang baik di peringkat sekolah. Dan seterusnya, kaedah untuk kita menggalakkan etika climate juga, kita selalu mengadakan suasana-suasana yang baik lah. Kalau di peringkat sini kita ada usrah, kita ada lakukan tazkirah, kemudian ada amalan-amalan yang tertentu lah, benda-benda supaya menggalakkan etika climate ni, supaya daripada dalaman tu bila dibentuk, diberikan penekanan kerohanian, insya-Allah ia akan melahirkan dan menggalakkan etika climate antara satu sama lain. Dan itu kita bagi ada maksurat, lepas tu ada baca ratib al-atas, al-haddad dan sebagainya, solat hajat. Itu antara kaedah-kaedah yang kita lakukan lah untuk menggalakkan etika climate tersebut. Alright. Okey. Yang seterusnya, adakah etika climate memainkan peranan yang penting di tempat kerja? Baik, adakah etika climate memainkan peranan yang penting di tempat kerja? Maka sudah tentu sebenarnya penting. Etika climate ni memainkan peranan yang sangat penting di tempat kerja. Walaupun di mana-mana saja sekalipun kita bekerja, so tempat kerja itu bila etika climate ini wujud, peranannya sangat besar dan memberi impak di tempat kerja tersebut. Kerana antara peranan yang penting bila etika climate ini berlaku, dia dapat merangsangkan dan memberi motivasi kepada warga sekolah khususnya untuk terus bekerja secara committed, secara bersama-sama demi memajukan organisasi di sekolah. Jadi sudah tentu etika climate ni peranannya sangat besar, peranan sangat penting di tempat kerja. Okey. Ya, seterusnya, adakah ustaz ataupun pihak sekolah ada merancang apa-apa program atau aktiviti yang menggalakkan lagi etika climate ini berlaku? Baik, sebab tu seperti mana yang saya beritahu tadi, program-program aktiviti untuk galakkan anti climate ini itu sentiasa berlaku. Itu sentiasa berlaku di tempat kerja ataupun di dalam sekolah ini. Sebab itu yang kita nak etika climate itu terus menerus sampai bila-bila benda ni berlaku dah, wujud dah di peringkat sekolah. Sebab tu kita saban tahun, tiap-tiap tahun khususnya belum mula sekolah, kita ada perancangan
perancangan dari segi semua unit lah. Contoh di peringkat sekolah kita ada unit kurikulum, ada unit co-curriculum, unit HAM. Maka itu semua antara perancangan-perancangan dibuat awal tahun dengan program-program aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Umpamanya untuk kurikulum kita ada motivasi untuk membangkitkan semangat dan berterusan sifat suka belajar menuntut ilmu tu. Supaya perkara tersebut termasuk daripada perkara anti climate yang perlu anti climate yang perlu kita diteruskan lah. Begitu juga perancangan dari segi sudut haiwan murid, dari segi program-program yang membentuk sasiah, jati diri dan sebagainya, dengan kem ibadah, perkemahan dan sebagainya, kursus kepimpinan. Itu antara program-program yang untuk kita terus menggalakkan etika climate tersebut. Begitu juga dengan co-curriculum. Jadi co-curriculum juga dia sebenarnya membantu sekolah, membantu dari segi kurikulum dan juga untuk pembinaan sasiah, jati diri anak-anak didik yang berada di sekolah ini. Jadi perkara tersebut memang dirancang sejak awal tahun lagi, supaya program-program aktiviti tersebut dapat menggalakkan dan dapat berterusan untuk keberadaan etika climate ini berlaku di peringkat sekolah. Alright. Okay. Soalan ke-9, etika climate dapat mengukuhkan lagi pemantapan sasiah dalam diri setiap pekerja. Apa pendapat Ustaz? Etika climate dapat mengukuhkan lagi pemantapan sasiah dalam diri setiap pekerja. Jadi dalam memantapkan dan mengukuhkan sasiah pada setiap pekerja ni, maka salah satu medium ataupun salah satu item yang penting, tak lain dan tak bukan, memang perlu wujud etika climate ni. Kerana dengan etika climate inilah sebenarnya dapat memantapkan dan dapat mengukuhkan lagi pemantapan sasiah, accountability, integriti dalam setiap pekerja. Kerana dengan etika climate ni bahkan dapat membantu setiap pekerja-pekerja yang lain untuk teruskan bekerja dengan committed, dengan komitmen serta kompeten. Maka sudah tentu maknanya etika climate ni sangat penting bagi memantapkan, mengukuhkan lagi pemantapan sasiah ataupun jati diri yang baik dalam setiap pekerja. Okey, soalan terakhir tentang caring climate. Caring climate ni suasana caring ni penyayang. Okey, jadi nak kata adakah caring climate ni mampu memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan? Adakah caring climate mampu memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan kerja? Jadi salah satu sifat ataupun perkara yang perlu diwujudkan pada organisasi, pada setiap pekerja, salah satunya sifat penyayang. Dan kerajaan sendiri pun menyarankan kita apatah lagi sebagai pendidik mempunyai sifat penyayang. Kerana bila sifat penyayang ini wujud dalam setiap individu yang bekerja, maka salah satunya dia akan melahirkan kepuasan dalam bekerja. Sebab kita hari ini untuk mendapatkan kepuasan dan keseronokan dalam bekerja, itu sebenarnya kaedahnya kita kena banyak memberi, bukan banyak meminta, memberi. Salah satunya kita kena beri apa? Beri kasih sayang, menjadikan setiap pekerja itu penyayang, penyayang kepada orang yang berada di sekitarnya, sama ada rakan sekerjanya ataupun dalam konteks sekolah dengan anak-anak didik dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya kita beri, apatah lagi dengan sifat penyayang, maka dia akan melahirkan kepuasan dalam bekerja dan seronok. Mendapat keseronokan dalam bekerja. Bahkan
kehidupan akan rasa tenang dan diberikan saadah, kebahagiaan. Itu dari konteks kehidupan lah. Dari segi konteks kerja, memang sudah tentu dia akan melahirkan sifat-sifat positif, sifat-sifat yang mahmudah, yang baik. Seterusnya, yang paling penting akhirnya nanti dia akan bagi kerja-kerja yang berkualiti, kerja-kerja yang terbaik lah, insya-Allah. Okey. Itu saja Ustaz. Okey ya. Okey. Baik, alhamdulillah. Bila kena hantar ni? Dah.